Seterusnya Yang Berhormat Datuk Wira Haji Muhammad Anwar Muhammad Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya soalan nombor 2. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk maklumat ahli berhormat, bencana banjir berlaku pada Januari 2021 yang lalu telah menjejaskan beberapa daerah di negeri Pahang sehingga mengakibatkan banyak kawasan dinaiki air termasuklah lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 atau lebih dikenali sebagai LPT1 yang terputus hubungan akibat dinaiki air. Laluan di LPT1 yang telah terjejas disebabkan bencana banjir adalah di kilometer 84.7, kilometer 113.4, kilometer 115, kilometer 126.4 dan kilometer 198.9 yang terpaksa ditutup secara berperingkat pada lalu lintas di antara 3 Januari 2021 sehingga 10 Januari 2021 kerana dinaiki air sedalam 750 mm sehingga 1800 mm daripada aras jalan. Keamatan hujan di seluruh negeri Pahang yang tinggi dan tempoh masa panjang di kawasan tadahan hulu seperti di Sungai Kelau, Sungai Sematan, Sungai Tembeling dan Sungai Jelai telah menghasilkan kuantiti aliran air yang sangat tinggi. Keadaan ini menyebabkan sungai-sungai tersebut tidak dapat menampung kuantiti air yang banyak dan mengakibatkan banjir ke kawasan persekitaran berhampiran termasuk sebahagian lebuh raya. Kesan banjir pada Sungai Pahang dan Sungai Semantan telah mengakibatkan sungai-sungai kecil seperti Sungai Kelau, Sungai Sertik dan Sungai Jenta tidak dapat mengalir keluar dan menyebabkan kejadian backflow dengan izin dan juga overflow ke kawasan persekitaran. Terdapat trend peningkatan nilai aras banjir semenjak pertama kali direkodkan di setiap kawasan yang terlibat kecuali di kilometer 126. Faktor perubahan cuaca dan pembangunan di sekitar kawasan tadahan boleh menyumbang kepada peningkatan banjir. Aras air semasa banjir tahun 2021 telah melebihi aras Average Recurrence Interval ataupun ARR dengan izin 100 tahun berdasarkan tulisan analisa menggunakan kaedah 2D river modelling yang dilakukan. Perkara ini berlaku berkemungkinan disebabkan oleh perubahan guna tanah, pengurangan kapasiti sungai dan perubahan iklim dunia. Lokasi dan tahun kejadian banjir di LPT 1 ialah tahun 2007 ada 3 lokaliti, kilometer 84.7, kilometer 113 dan kilometer 115. Pada tahun 2014 berlaku di kilometer 124 dan kilometer 126 dan 2021 di kilometer 5 lokasi iaitu kilometer 84.7, kilometer 113, kilometer 115 dan kilometer 126 dan kilometer 198. Tindakan jangka pendek yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama, pengurusan trafik berterusan dilaksanakan sepanjang tempoh banjir bagi memastikan maklumat dapat disampaikan dengan betul kepada pengguna. Kedua, kerja-kerja pembersihan segala kekotoran di atas jalan raya dilakukan sejurus air surut sebelum laluan dibuka sepenuhnya bagi memastikan keselamatan pengguna dan kelancaran perjalanan. Dan ketiga, menggunakan peralatan UAV bagi memantau keadaan kawasan tadahan yang berhampiran dengan lebuh raya. Untuk makluman dari berhormat bagi tindakan jangka panjang, pihak lembaga lebuh raya telah mengemukakan laporan terperinci dan juga memohon peruntukan dalam rolling plan yang kedua, rancangan Malaysia ke-12 bagi cadangan naik taraf aras lebuh raya Pantai Timur 1 di beberapa lokasi yang ditenggelami banjir seperti kilometer 84.6 hingga 84.7, kilometer 113, kilometer 115 dan kilometer 126.3. Bagaimanapun pihak kajian sedang meneliti cadangan tersebut dari segi kaedah pelaksanaan yang terbaik dengan mengambil kira semua aspek dari iaitu teknikal dan juga kewangan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Datuk Yang di-Pertua, berdasar kepada jawapan Menteri, asalnya Menteri sedang ataupun telah mengambil kira akan perubahan topografi yang memungkinkan kejadian serta kawasan baru banjir sepanjang sisi LPT
1 dan LPT 2 yang terbentuk akibat dari pembangunan dan pembinaan projek mega infrastruktur pengangkutan. Misalnya, tentu Yang Berhormat Menteri tahu tentang apa yang berlaku sekarang East Coast Rail Link ECRL yang tentu ada hubungannya terhadap topografi ini. Apakah jaminan langkah-langkah yang berkesan untuk memperbaiki keadaan ini? Bilakah hasil kajian ini? Satu kajian mesti dibuat. Boleh dilaksanakan mengatasi masalah banjir di Lebuh Raya. Tuan Yang Pertua, akhir sekali saya ingin menyebut bahawa pengumuman Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini supaya program prioritas negeri dibenarkan telah menyebabkan aliran trafik begitu tinggi, meningkat barangkali 2 kali ganda pada hujung minggu ini. Apakah berdasarkan pengalaman lalu sebelum pandemik, kawasan radar sering sesak pada hujung minggu? Sekali lagi saya bertanya, apakah langkah-langkah penguasaan standard operating procedure dengan izin yang terbaik lagi berkesan dilaksanakan bagi langkah pencegahan COVID-19 yang berkesan? Terima kasih. Yang Berhormat, soalan terakhir itu tidak kena-mengena dengan soalan saya. Jadi saya rule out benda itu. Yang Berhormat Menteri, Terima kasih. yang berkenaan saja. Ya. Saya pun memang merasakan bahawa soalan kedua bukan dalam bidang kuasa kami. Ya. Tapi kita akan bersiap sedialah dari segi SOP. Untuk apa yang saya katakan tadi dari jawapan asas, dalam setiap perancangan, mana-mana pembangunan infra, dia akan mengambil kira perancangan berdasarkan data 100 tahun. Misal katanya banjir, apakah kedudukan banjir yang paling tinggi 100 tahun yang lepas? Segala data itu akan diambil kira, dan bila kita merancang, membina, maka jalan itu mesti dibina pada paras yang melebihi daripada kejadian yang lepas. Cuma keadaan sekarang ini kita kena menerima realiti bahawa keadaan cuaca yang ekstrim, pembangunan persekitaran yang menyebabkan aliran air lebih laju dan sungai tidak mampu menampung jumlah hujan yang besar. Malahan kadang-kadang hujan dalam tempoh 1 hari jumlahnya adalah sama dengan 1 bulan, kadang-kadang 1 tahun. Dan sebab itulah maka berlaku banjir. Apatah lagi kalau berlaku musim monsun, maka tempoh banjir itu lebih panjang. Sebab itu kita melakukan kajian berterusan, dan untuk LPT 1 ini saja insya-Allah kita telah berbincang dengan syarikat konsesi untuk mencari penyelesaian jangka pendek dan juga jangka panjang. Bagaimana kita dapat mengadaptasi kepada keadaan cuaca yang tidak menentu pada waktu ini. Terima kasih. Ya, Pontian. Terima kasih. Ini mengenai jalan rosak apabila ditenggelami banjir. Yang saya ingin tahu daripada Menteri ialah jalan rosak secara umum, apakah SOP di JKR untuk memperbaiki jalan yang berlubang, tak kira lebuh raya ataupun jalan biasa? Adakah ada hotline yang tertentu, semacam Menteri Wilayah dia beri nombor handphone dia, tapi tentulah ia mungkin kurang sesuai untuk seluruh Malaysia. Apakah SOP pembaikian jalan, bukan hanya banjir, ketika jalan-jalan itu rosak? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Untuk berlaku bencana, bila berlaku jalan putus, jalan rosak akibat banjir, kita memang ada saluran. Sebenarnya kita ada SOP di mana kita memberi jaminan kalau kerosakan itu hanya sekadar berlubang, akan diberi jaminan untuk ditampung dalam tempoh 24 jam, tampungan sementara. Jalan yang lebih rosak, lebih teruk, ianya akan mengambil masa. Mengambil contoh, misal kata ada jalan terputus waktu banjir besar tahun
di pantai timur dulu, di Terengganu tak siap saya, jalan terputus. Bila jalan terputus, apa kita lakukan bersama JKR dan Kementerian Pertahanan. Melalui askar kita akan membuat apa dikatakan Bailey Bridge secara sementara untuk memastikan bahawa jalan itu dapat dilalui. Dalam tempoh 2 minggu kita dapat siapkan. Itu langkah-langkah diambil. Dan untuk aduan kita boleh mengadu melalui banyak saluran. Nombor telefon boleh, Facebook boleh, Twitter pun boleh, malahan direct pada saya melalui social media pun anytime insya-Allah kita akan mengambil tindakan dari segi apa saja aduan untuk keselamatan dan keselesaan pengguna. Terima kasih. Mohon soalan tambahan Dr. Speaker satu lagi. Ada dua